Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda. InsyaAllah Ustazah akan bawakan satu lagi tajuk. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama membincangkan masih lagi di bawah pelajaran ke-12 tajuk perkahwinan. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, standard kandungan hari ini kita akan menjelaskan. Okey, mempelajari 4.26.8 menjelaskan kemahiran keibubapaan, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Tanggungjawab suami isteri dari aspek akidah, ibadah dan akhlak. Okey, mari sama-sama kita bincangkan tentang perkara-perkara ini insya-Allah. Okey, kita lihat kriteria kejayaan. Okey, apa sepatutnya anak-anak semua dapat sebaik sahaja habis kita berbincang topik ini. Pastikan anak-anak dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada tanggungjawab suami. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada tanggungjawab isteri dan menjelaskan 2 daripada tanggungjawab suami isteri dan sama ada dari aspek akidah, ibadah maupun akhlak. Okey, mari sama-sama kita lihat slide yang seterusnya. Okey, kita lihat slide yang seterusnya tentang tanggungjawab. Okey, tentang ini kriteria tadi. Okey, kita lihat yang seterusnya ialah apa dia tanggungjawab seorang suami. Okey, yang pertama di sini ialah disebutkan menyediakan keperluan asas. Okey, tanggungjawab seorang suami yang pertama menyediakan keperluan asas. Apa yang dimaksudkan keperluan asas ini untuk siapa? Okey, suami kena sediakan keperluan asas, okey, makanan, minuman, okey, tempat tinggal. Okey, untuk isteri dan anak-anak mengikut kemampuan suami. Kalau mampu beli rumah besar, belilah. Kalau masih tak mampu beli, hanya menyewa sahaja, terpulanglah. Okey, janji keperluan asas tu ada, sebab itu tanggungjawab suami. Yang seterusnya beri kasih sayang. Okey, beri kasih sayang, belas kasihan serta nafkah batin. Okey, bagi memenuhi keperluan isteri. Beri kasih sayang, layanan yang baik. Okey. Okey, beri kasih sayang, okey, belas kasihan serta nafkah, okey, zahir batin kepada isteri. Okey, keperluan yang seterusnya ialah beri layanan yang baik. Okey, beri layanan yang baik kepada isteri. Contoh layanan baik, tutur kata, okey, yang baik, perlakuan yang sopan, okey, bukan marah-marah isteri, okey, bukan bertindak kasar pada isteri, sebab itu bukan tanggungjawab suami lah. Sebab tanggungjawab suami beri layanan yang baik. Okey, seterusnya beri ilmu dan didikan agama. Ilmu pengetahuan duniawi. Okey, didikan agama secukupnya kepada isteri dan anak-anak. Seterusnya apa? Selesaikan mahar yang belum dijelaskan. Mahar ini wajib. Okey, wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Sekiranya masih belum ditunaikan, dilunaskan mahar tersebut, maka menjadi tanggungjawab suami menyelesaikannya. Okey, ini semua di bawah tajuk tanggungjawab suami. Ustazah ringkaskan. Kakak Sima layan Ida. Keperluan asas, kasih sayang, okey, selesai mahar, layanan baik, ilmu dan didikan agama. Itu tanggungjawab suami kepada isteri dan keluarga. Sekarang kita tengok pula. Okey, tadi tanggungjawab suami, sekarang tanggungjawab si isteri. Apa tanggungjawab isteri? Yang pertama, taat perintah suami.
Okey, taat setakat mana? Selagi mana arahan suami itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jadi wajib ke atas si isteri tadi mentaati suami. Yang kedua, lakukan perkara yang menyenangkan hati suami. Jangan buat perkara yang pelik-pelik yang menyakitkan hati suami. Itu bukan tanggungjawab si isteri. Okey, seterusnya jaga kehormatan diri. Macam mana nak jaga kehormatan diri? Tutup aurat, pelihara pandangan, jaga batas pergaulan ketika di luar rumah. Sebab kita bukan milik orang lain, kita milik suami kita. Jadi sebagai seorang isteri, jaga kehormatan diri, jaga cara berpakaian, tutup aurat, tak kala di luar itu jaga pandangan, jaga tingkah laku. Semua kena jaga. Yang seterusnya ialah keluar rumah dengan izin suami. Perlu mendapat keizinan suami untuk pergi ke mana-mana. Kalau misal kata terdesak nak pergi suami kerja, phone kan ada. Cakaplah bang, saya minta izin keluar sekejap. Susu anak dah habis ni. Misal contoh. Keluar rumah mesti dengan izin suami. Seterusnya ialah jaga maruah suami. Menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Itu tanggungjawab isteri. Ustazah ulang, taat perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati suami. Jaga kehormatan diri dengan perbetulkan pakaian, batas pergaulan kita tak kala bersama orang lain, nak keluar rumah perlu izin suami, jaga maruah dan harta suami. Itu adalah tanggungjawab si isteri. Yang seterusnya kita pergi kepada apa agaknya yang akan Ustazah terangkan berdasarkan slide ini. Tanggungjawab bersama. Kalau tadi kita lihat tanggungjawab suami macam mana, isteri macam mana kan? Sekarang ni kita nak tahu tanggungjawab suami isteri. Tanggungjawab bersama tu apa? Yang pertama dari aspek akidah, yang kedua ibadah dan yang ketiga dari aspek akhlak. Mari sama-sama kita lihat. Tanggungjawab suami isteri dari aspek akidah. So apa? Yang pertama, tanggungjawab isteri dan suami dari aspek akidah, kita boleh lihat terap didikan akidah. Apa maksudnya? Menerapkan didikan akidah Islam yang betul kepada anak-anak sejak daripada kecil. Tanggungjawab bersama ya. Bila dah ada anak, kita terapkan didikan akidah yang betul kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah membentuk akidah keluarga berdasarkan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kan kita dah belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Bentuk akidah yang betul berdasarkan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam keluarga kita. Yang seterusnya apa? Memelihara akidah keluarga daripada sebarang fahaman atau pegangan yang sesat. Takkanlah kita nak sebagai suami isteri ada anak-anak kita yang menyeleweng dia punya akidah. So kita pelihara. Sebab jadi tanggungjawab suami isteri itu memelihara akidah keluarga daripada sebarang fahaman yang sesat. Yang seterusnya ialah memupuk asas ketakwaan yang mantap kepada anggota keluarga. Pupuk asas ketakwaan. Supaya bila dah ada takwa dalam diri, perkara yang sesat, yang maksiat tu takkan wujud dalam sesebuah keluarga. Di sini Ustazah sertakan sekali antara amalan doa yang terdapat dalam Al-Quran yang boleh dilazimi oleh suami dan isteri daripada surah
Al-Furqan ayat 74 ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan doa kita. Jadikan doa kita setiap kali lepas solat ataupun bacalah banyak-banyak kali pun tak masalah sebab ia sesuatu yang baik untuk kita amalkan. Kemudian kita tengok pula adalah tanggungjawab suami isteri dari aspek ibadah pula. Tadi akidah. Sekarang kita tengok aspek ibadah, apa tanggungjawab suami isteri tersebut. Kita lihat. Yang pertama, mendidik keluarga dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan ibadah lah. Didik dengan ilmu ibadah. Mendidik keluarga dengan memberi pengetahuan berkaitan dengan ibadah yang betul. Cara solat, macam mana cara puasa, macam mana itu semua tanggungjawab suami isteri. Didik anak-anak betul-betul. Solat macam mana, puasa macam mana. Yang kedua, memastikan anggota keluarga menunaikan tanggungjawab beribadah. Tunaikan tanggungjawab beribadah. Pastikan anak-anak kita dah solat. Tiba waktu bulan puasa, dah puasa. Puasa bersama. Itu tanggungjawab. Yang ketiga ialah mempraktikkan cara hidup bersyariat dalam keluarga. Contohnya, solat berjemaah bersama, membaca Al-Quran. Praktikkan cara hidup bersyariat. Dan yang keempat, pelihara anggota keluarga daripada amalan yang terseleweng, yang menyeleweng dan semua-semua yang tidak betul. Kita kena pelihara. Siapa yang nak pelihara? Suami isteri punya tanggungjawab. Ustazah kongsikan juga amalan doa yang boleh kita amalkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Ini doa tambahan yang boleh kita baca juga untuk pedoman suami dan isteri. Sekarang kita lihat pula tanggungjawab suami isteri dalam menjaga akhlak. Yang pertama, menunjukkan akhlak yang mulia agar menjadi contoh kepada keluarga. Suami isteri kalau nak anak-anak berakhlak mulia, tunjuk contoh dululah. Baru anak akan ikut. Yang kedua ialah menyemai sikap berkasih sayang sesama anggota keluarga. Untuk apa kita semai sikap kasih sayang? Untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama anggota keluarga. Yang ketiga, bekerjasama melakukan urusan rumah tangga. Kita contohi Rasulullah SAW bekerjasama mengurus rumah tangga agar kebahagiaan dirasai oleh setiap anggota keluarga. Saya sebut dekat sini maksudnya bukanlah urusan dapur isteri saja yang buat. Suami duduk je sila panggung. Tak. Urusan bersama. Agar dapat dirasai kebahagiaan juga bersama-sama. Yang seterusnya ialah menegur anggota keluarga sekiranya ada kemungkaran yang dilakukan. Itu tanggungjawab suami isteri dari aspek akhlak. Kita lihat apa pula doa yang boleh kita amalkan daripada surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Itu dia tanggungjawab suami dan isteri daripada aspek akhlak. Tadi kita dah tahu tanggungjawab isteri macam mana, tanggungjawab suami macam mana. Tanggungjawab bersama suami isteri itu ada 3 aspek. Akidah, ibadah dan juga akhlak. Dalam melayari rumah tangga, semua perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing agar rumah tangga itu insya-Allah aman bahagia.
Demikian Ustazah kongsikan berkaitan dengan tanggungjawab suami dan isteri. Mudah-mudahan anak-anak faham dan sampai harinya nanti anak-anak akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan aman sejahtera insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.